Assalamualaikum, ismi Muhammad Mu'ad. Ismi Muhammad Ansuddin Habibul Mansur. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah rabbil alamin, bertemu kita juga dapat dengan izin dan kurnia, izin dan limpah dan kurnianya Allah, dapat kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita mendengarkan pembentangan yang dibentangkan oleh kami bertiga, iaitu saya, Muaz dan Izzuddin. Okay, saya akan menceritakan mengenai muqaddimah muamalat dan munakahat. Okey, mula-mulanya muamalat. Muamalat dari segi bahasa ia berasal daripada perkataan Arab, iaitu muamalah. Ya, ini bentuk masdar dari kata amala yu'amilu muamalat, yang bermaksud saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Okey, itu definisi dari segi bahasa muamalat. Dari segi istilahnya pula ialah, secara umumnya muamalah merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Okey, pengertian secara khususnya pula ialah muamalah merupakan aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Okey, dapat kita faham daripada definisi ini. Dari segi khususnya, muamalah ni dia berkait dengan sosial manusia dan ekonomi. Okey, manakala munakahat pula dari segi bahasa bermaksud pernikahan atau perkahwinan. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Dari segi istilahnya pula, menurut syariat, nikah itu bermaksud melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya atas persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga, rumah tangga bahagia yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi syariat ni pula bermaksud satu ikatan nikah di antara seorang lelaki dan perempuan dan disetujui oleh kedua-dua keluarga untuk menghalalkan hubungan tersebut. Okey, kita pergi kepada sistem gadaian pula. Sistem gadaian. Okey, pengenalan pada sistem gadaian. Gadaian ini dari segi bahasa bermaksud dari dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, segi bahasa, gadaian ini berasal daripada perkataan rahnu dan gadaian, iaitu maksud dia mempertaruhkan sesuatu, umpama mempertaruhkan nyawa, tanah air dan sebagainya. Maksudnya gadaian ini dia umpama kita mempertaruhkan sesuatu yang berharga dan bernilai dalam diri kita ni. Okay, dari segi syarak pula bermaksud menjadikan sesuatu barang sebagai cagaran untuk melunaskan hutang ketika mana tidak mampu membayarnya dengan wang ringgit. Okay, maksud di sini kita melakukan gadaian, macam contoh kita berhutang dengan seseorang, namun kita tiada wang untuk membayar hutang tersebut, namun kita ada sebidang tanah. Okey, kita menggadaikan sebidang tanah tu sebagai cagaran untuk kita melunaskan hutang kita tersebut. Maksudnya kita menggadaikan, kita mencagarkan terlebih dahulu tanah kita tersebut sebelum kita dapat kumpulkan wang yang secukupnya untuk membayarkan hutang. Itu maksud gadaian. Okey, hukum dari segi hukum gadaian ini adalah harus mengikut dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama. Okey, dari dalil Al-Quran pula dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Maksudnya firman Allah, jika kamu dalam musafir lalu kamu berhutang, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah kamu diadakan barang gadaian yang dipegang pemiutang. Okey, dapat kita faham di sini, jika kita berhutang dan kita tidak menulisnya, hendaklah kamu adakan barang gadaian. Maksudnya kita harus melakukan gadaian. Okey, dari hadis pula, menurut kesepakatan ulama fiqh mengatakan bahawa Rasulullah
SAW merupakan orang yang pertama melakukan gadaian. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman ma yuhdiyan ila ajalin wa rahanu dir'an min hadid. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah membeli makanan daripada seorang Yahudi secara hutang dengan menggadaikan sebuah perisai besi. Okey, melalui peristiwa ini kita dapat tahu sistem gadaian telah wujud sejak dari zaman Rasulullah lagi, mengikut hadis tersebut. Kerana dalam hadis ini mengatakan bahawa Rasulullah membeli makanan kepada seorang Yahudi, namun baginda tiada wang, lalu baginda menggadaikan sebuah perisai besi. Okey, rukun gadaian pula ada 4, iaitu ar-rahin, al-marhun, al-marhum bih dan siqah. Okey, yang pertama ar-rahin, yakni penggadai, dan al-martahin, pemegang gadai. Keahlian mengurus hartanya, al-ahliyah tabarruk, penjaga atau ibu bapa tidak menggadaikan harta kanak-kanak dan harta orang gila kecuali terpaksa atau ternyata ada keuntungannya. Maksudnya di sini ibu bapa jika tiada wang untuk melunaskan hutang, mereka tidak boleh menggadaikan harta anak mereka. Tetapi jika harta tersebut boleh membawa, jika terpaksa boleh melakukan perkara tersebut jika harta tersebut ternyata ada keuntungannya. Okey. Rukun yang kedua ialah al-marhun, yakni barang gadaian. Barang yang hendak digadaikan hendaklah boleh dijual beli untuk menjadikan gadaian itu sah, kerana barang yang tidak boleh dijual tidak sah untuk digadaikan. Maksudnya di sini gadaian ini dia bersangkut paut dengan jual beli. Maksudnya apabila kita hendak menggadaikan sesuatu barang, perlulah ada nilainya. Jika mana kita tidak dapat melunaskan hutang tersebut dalam sesuatu tempoh masa, maksudnya pemegang gadai itu boleh menjualkan barang yang kita gadaikan tersebut. Oleh itu rukunnya perlu diletakkan barang yang hendak digadaikan ada nilainya supaya dapat dijual beli. Okey, yang seterusnya al-marhum bih, rukun al-marhum bih yang ketiga. Rukun yang ketiga al-marhum bih, hutang. Bayaran atau barang yang digadaikan haruslah merupakan hutang yang diketahui. Barang yang dirampas atau barang yang dipinjam tidak sah untuk digadaikan. Okey, maksudnya dalam rukun yang ketiga ni, bayaran atau barang yang merupakan hutang yang diketahui, barang yang dirampas atau barang yang dipinjam tidak sah digadaikan. Okey, maksudnya kita nak melunaskan hutang namun tiada wang, kita nak menggadaikan barang. Barang yang kita curi ni, barang yang kita curi ataupun kita rampas ataupun kita pinjam daripada orang, kita tidak boleh menjadikan sebagai gadaian, barang gadaian tu. Contoh barang, kita pinjam kereta daripada kawan kita. Okey, lepas tu kita ada hutang. Kita tak mampu nak lunaskan hutang, kita menggadaikan kereta yang kita pinjam daripada kawan kita. Okey, maka di situ gadaian itu tidak sah dalam Islam. Yang seterusnya, rukun yang terakhir ialah sirah, iaitu lafaz. Tiada ijab kabul dan maka tidak sah gadaian tersebut. Okey, dapat kita tahu dia seperti mana gadaian ni sama dengan jual beli. Jika tiada sirah atau lafaz, maka tidak sah sesuatu gadaian tersebut. Syarat-syarat untuk gadaian sama seperti syarat jual beli. Seperti mana saya kata tadi, di mana gadaian ini sama saja dengan jual beli. Namun gadaian ni dia maksud kita melunaskan hutang. Kalau jual beli maksud kita membeli sesuatu barang dan menjadikan hak itu hak milik kita. Tidak sah jika ijab kabul diselangi dengan perkataan lain atau berselang terlalu lama. Okey, macam contoh contoh sirah dia, aku gadaikan, dia berhenti lama Ustaz, tanah ini untuk dia ni. Okey, tak boleh. Jika ada berselang lama dalam satu perkataan sirah tu,
maka tidak sah gadaian tersebut. Tidak sah juga jika bertaliq dan memakai jangka waktu. Maksudnya di sini mungkin dia tetapkan tempoh. Tidak sah juga jika bertaliq dan memakai jangka waktu. Mungkin dalam nak buat gadaian ni dia mempunyai tempoh. Institut Gadaian di Malaysia. Perkhidmatan gadaian berlandaskan hukum syarak biasanya disediakan oleh bank-bank tertentu seperti Agrobank, Bank Rakyat dan Bank Islam. Terdapat juga institusi lain seperti Ar-Rahnu, Yapin dan Permodalan Kelantan Berhad. Perkhidmatan ini sebagai kemudahan pinjaman yang sedia ada di samping memberi pilihan kepada peminjam untuk menuruti kehendak hukum syariat. Dalam institusi gadaian Malaysia, bank-bank seperti yang saya nyatakan tersebut menawarkan khidmat pergadaian. Pembatalan gadaian pula. Gadaian akan dikira terbatal dan tamat sekiranya penggadai telah membayar keseluruhan hutangnya kepada pemegang gadai ataupun barang yang digadaikan itu diserahkan semula kepada penggadai. Seperti kita tahu, jika penggadai dapat melunaskan hutang dia, maka gadaian tersebut terbatal, terputus, dengan automatiknya terbatal. Di samping itu, perbatalan ini juga berlaku sekiranya barang gadaian itu rosak dan orang yang memegang gadaian itu meninggal dunia. Bila barang yang kita gadai itu rosak ataupun orang yang memegang gadai ni, maksud dia kita gadai kat orang, kita gadai kat token ni, betul token tu meninggal, maksud dia gadaian tu menjadi batal. Dan jika seseorang tu tidak dapat menjelaskan hutangnya pada masa yang ditetapkan dan menyebabkan barang gadaiannya dijual, turut akan membatalkan gadaian yang berlaku, ataupun barang yang digadai itu telah disewa atau disedekahkan kepada orang lain. Maksudnya dalam satu tempoh dia tidak dapat melunaskan, tidak dapat melunaskan hutang dia tu, dan barang gadaian itu dijual, maka kontrak penggadaian itu terbatal. Hikmah gadaian ni pula. Yang pertama, membolehkan orang yang sedang kesempitan wang mendapatkannya dengan cara yang bersih dan dibolehkan oleh syarak. Dalam gadaian ni dia dapat membantu golongan, terutamanya golongan-golongan miskin untuk menggunakan wang dengan segera untuk melakukan pemudahan ataupun sebagainya. Yang kedua, menjadi jaminan bagi hutang sekiranya orang yang berhutang tidak dapat menjelaskan hutangnya. Gadaian ni dia dapat menjamin. Contoh macam kita berhutang dengan orang, betul? Kita ni duduk jauh dan kita tak jamin untuk dia tu dapat membayar hutangnya semula atau tidak, maka dia perlu melakukan sesuatu barang, meletakkan sesuatu barang sebagai gadaian supaya tanda jika dia tidak mampu melunaskan hutangnya, maka kita boleh menjual barang tersebut. Yang ketiga, memberi keyakinan terhadap pemberi hutang dalam mendapatkan kembali wang yang telah dihutangkan. Memberi keyakinan terhadap pemberi hutang dalam mendapatkan kembali wang yang telah dihutangkan. Yang terakhir, mengelakkan sebarang perbalahan antara pemberi hutang dengan orang yang berhutang sekiranya hutang tidak dapat dilansaikan. Memberi dorongan kepada orang yang berhutang agar membayar hutangnya bagi mendapatkan kembali barang yang menjadi barang gadaian. Seperti mana kita tahu, bila kita berhutang ni, jika salah seorang peminjam hutang tidak membayarnya, sudah pasti akan menimbulkan rasa kemarahan dalam diri pemberi hutang. Maka sistem gadaian ni
maka Gedaya ini membantu untuk mengelakkan perbalahan antara dua pihak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, saya Muhammad Izzuddin Hadi bin Manzur akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu di bawah tajuk munakahat. Tajuk yang kami pilih iaitu nikah bawah umur. Baik. Kami menggunakan kaedah pembentangan pada ini menggunakan Google site. Okey, baik, kita tengok. Pertama sekali, apakah itu nikah bawah umur? Baik. Nikah bawah umur ini dapat didefinisikan bahawa pernikahan yang berlaku di bawah umur 18 tahun. Hal ini disebabkan oleh UNICEF telah menetapkan kanak-kanak ialah individu di bawah umur 18 tahun. Baik, UNICEF ini apa? UNICEF ini ialah satu badan bukan kerajaan, iaitu NGO yang menyuarakan dan memegang polisi untuk menjaga hak kanak-kanak. Baik. Pernikahan bawah umur ialah pernikahan yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Okay, kita dapat faham kat sini bahawa pernikahan bawah umur ni melibatkan lelaki dan perempuan yang berumur 18 tahun ke bawah. Itu kita boleh faham yang konsep yang pertama. Okey, di sini kami lampirkan isu semasa. Antara isu semasa yang berlaku pada tahun 2018. Ni keratan artikel yang bawakan, iaitu nikah budak 11 tahun. Seikat saja belum tinggal bersama. Iaitu kes ini berlaku di Gua Musang, Kelantan, di mana seorang ustaz bernikah dengan kanak-kanak yang berumur 11 tahun. Situasi ini dapat dibongkarkan apabila isteri keduanya telah mengemukakan ataupun menyuarakan di laman sosial iaitu Facebook, yang menyatakan suaminya telah berkahwin seorang lagi dengan kanak-kanak berusia 11 tahun. Walau bagaimanapun, penjelasan yang diberikan oleh ustaz tersebut bahawa beliau hanya menikah dan tidak lagi bersama dengan budak tersebut, budak yang berumur 11 tahun tersebut, budak perempuan tersebut. Okey, ini antara isu lah yang kami bawakan keratan artikel. Baik, kita tengok kepada hukuman yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Jenayah Islam, iaitu berkaitan dengan nikah bawah umur. Baik, pertama sekali, walaupun hukum syarak membenarkan perkahwinan bawah umur di dalam keadaan-keadaan tertentu, namun kebenaran ini adalah tertakluk kepada perundangan yang ditetapkan oleh Perintah As-Siyasah Syariah sesebuah negara dengan mengambil kira pendekatan maslahah dan mafsadah. Iaitu kita dapat faham kat sini bahawa Islam tidak pernah melarang seseorang itu untuk berkahwin, sama ada cukup umur ataupun bawah umur ataupun lebih umur. Tidak ada dalam rukun ataupun syarat untuk menikah dalam Islam. Akan tetapi syarat ini timbul disebabkan oleh salah satu perundangan di dalam sesebuah negara. Baik, dalam konteks perundangan Islam di Malaysia, umur yang ditetapkan oleh pemerintah selepas mengambil kira maslahah kanak-kanak perempuan tersebut daripada kesemua aspek adalah bertujuan untuk menjaga maslahah dan keharmonian masyarakat keseluruhannya. Melihat kepada situasi semasa yang berlaku, maka pihak pemerintah perlu mengambil tindakan sewajarnya atas prinsip saddu zara'a, menolak kemudaratan bagi mengatasi masalah yang berlaku dengan menghalangnya daripada terus berlaku. Ini kata-kata daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu Menteri Agama kita pada hari ini. Baik, kita tengok lagi perundangan. Di bawah akta atau enakmen undang-undang keluarga Islam yang dikuatkuasakan di kesemua negeri-negeri, usia perkahwinan minimum bagi lelaki adalah 18 tahun dan bagi perempuan pula adalah 16 tahun. Di bawah akta atau enakmen undang-undang keluarga Islam yang dikuatkuasakan di kesemua negeri-negeri juga dinyatakan bahawa pasangan di bawah umur hanya dibenarkan berkahwin sekiranya mendapat kebenaran mahkamah dan juga persetujuan kedua ibu bapa. Seksyen 8 1984 umpamanya menyatakan bahawa tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syar'i telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Okey, di sini dapat kita fahami bahawa undang-undang di Malaysia menyatakan bahawa had minimum untuk
perempuan bernikah iaitu umur 16 tahun dan lelaki berumur 18 tahun. Jika kedua-duanya daripada pihak lelaki dan perempuan bawah daripada umur tersebut dan melakukan pernikahan, maka akan dikenakan tindakan undang-undang Malaysia berdasarkan perundangan jenayah Islam yang ditubuhkan. Perundangan Islam. Baik, kita teruskan lagi. Tetapi boleh bernikah jika mendapat persetujuan daripada kedua ibu bapa dan mempunyai surat tertentu, surat-surat yang berkaitan. Baik, kita tengok lagi. Seksyen 40 AUKI 1984 berkesalahan yang berhubung dengan akad nikah perkahwinan menjelaskan bahawa mana-mana orang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau yang menjalani sesuatu bentuk akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian 2 melakukan sesuatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Kesalahan-kesalahan yang di bawah bahagian 2 akta ini adalah termasuk kesalahan yang berkaitan umur minimum untuk perkahwinan. Sementara itu, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 juga memperuntukkan hukuman yang sama, iaitu hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Secara ringkas dapat difahami bahawa hukuman yang diperuntukkan bagi perkahwinan dengan mereka yang di bawah umur di dalam akta atau enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri adalah merupakan hukuman takzir yang mengambil kira pendekatan maslahah dan mafsadah. Okey. Daripada kesimpulan yang saya dapat buat berkaitan akta ini, mengapa kita perlu mengambil inisiatif iaitu dengan menikah bawah umur jika kita dikenakan akan dikenakan tindakan yang agak berat oleh kerajaan, oleh perundangan yang sesebuah negara. Sedangkan pernikahan itu merupakan satu sunnah Nabi SAW dan tidak wajar kita untuk melakukan sunnah itu lalu melanggar satu perundangan di sesebuah negara. Okey, jika tiada sesuatu asbab yang berat untuk kita berkahwin, maka seeloknya kita tangguh dulu untuk menyampaikan umur kita ke satu tahap yang sesuai. Baik, di sini kami lampirkan cadangan pelbagai pihak berkaitan perkahwinan di bawah umur. Yang pertamanya, mengharamkan perkahwinan bawah umur. Menteri Jawatan Perdana Menteri iaitu Datuk Mujahid Rawah Yusof Rawah, iaitu mantan Menteri Agama kita, membayangkan bahawa perkahwinan di bawah umur bakal diharamkan dan jangka panjang. Menurut beliau, perkahwinan bawah umur merupakan isu yang rumit dan perlu diberi perhatian dan penilaian sebelum mengambil apa-apa tindakan. Okey, baik, yang keduanya, menaikkan had umur kahwin. Menaikkan had umur kahwin dari 16 tahun kepada 18 tahun merupakan salah satu cadangan yang diutarakan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Menurut beliau, usul tersebut akan dibawa dan dibentangkan di Dewan Rakyat agar pembelaan sewajarnya dapat diberi kepada kanak-kanak terutamanya dari segi hak dan kepentingan mereka. Baik, di sini cadangan untuk menaikkan had umur kahwin. Baik, yang ketiganya, menyediakan senarai prosedur operasi standard iaitu SOP dalam kes yang melibatkan had umur minimum perkahwinan. Bagi tujuan menangani kes perkahwinan yang melibatkan had umur minimum ini, iaitu mantan Menteri Agama kita juga, Dr. Mujahid Yusof Rawah, mencadangkan agar suatu SOP iaitu standard prosedur diwujudkan untuk memutuskan berkaitan isu-isu yang berkaitan dengan nikah bawah umur ini. Baik, seterusnya yang keempatnya, meningkatkan kesedaran tentang perkahwinan bawah umur melalui pendidikan. Okey, bagi cadangan ini, UNICEF menyatakan bahawa isu perkahwinan bawah umur boleh dicegah oleh ibu bapa dan melalui pendidikan di sekolah agar dapat meningkatkan kesedaran tentang perkahwinan di bawah umur. Baik, di sini UNICEF membuat kesimpulan bahawa mereka yang bernikah di bawah umur ni kurang pengetahuan dan pendidikan berkaitan dengan implikasi dan akibat apabila kita bernikah di bawah umur jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya ataupun tidak melakukan persediaan yang secukupnya. Itu yang diutarakan oleh mereka, dan mereka mencadangkan bahawa akan dibawa masuk pendidikan dan kesedaran ini melalui kaedah pendidikan, dan ibu bapa perlulah memberi kesedaran kepada anak-anak supaya tidak menikah di bawah umur dan menyatakan apakah kesan-kesan yang bakal dilalui oleh mereka. Yang kelimanya, menjadikan perkahwinan bawah umur sebagai satu kesalahan jenayah serta meningkatkan hukuman terhadap pelakunya yang disabitkan kesalahan. Baik, ini juga di antara cadangan oleh Presiden Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia, berpendapat bahawa
perkahwinan bawah umur dijadikan satu kesalahan jenayah. Beliau berpendapat bahawa pemalsuhan undang-undang yang membenarkan perkahwinan kanak-kanak adalah tidak mencukupi. Beliau mencadangkan agar diwujudkan undang-undang yang baru yang melarang dan menghukum pelaku yang melakukan perkahwinan bawah umur sebagai satu kesalahan jenayah. Baik, okey, Presiden Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia pula menyatakan bahawa jika pernikahan bawah umur ini berlaku ataupun telah berlaku, maka ianya akan disabitkan di bawah kesalahan jenayah. Baik, seterusnya yang terakhir kita melihat mengambil kira faktor-faktor penting dalam mempertimbangkan umur minimum perkahwinan. Pelbagai faktor penting perlu diambil kira sebelum mempertimbangkan umur minimum perkahwinan. Antaranya ialah hak kanak-kanak tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Sebenarnya pendidikan rendah. Selain itu, faktor jarak usia yang terlalu jauh boleh menjadikan penyumbang pada masalah perceraian seperti pernah berlaku di Kedah, yang mana perkahwinan antara kanak-kanak umur 12 tahun dengan pasangan berumur 20 tahun berakhir dengan perceraian talak 3. Baik, di sini kita dapat lihat mengapakah cadangan-cadangan untuk memperkukuhkan perundangan pernikahan bawah umur, kerana antaranya iaitu perbezaan umur yang agak ketara. Jika berkahwin di bawah umur, mereka tidak mempunyai pemikiran yang agak matang untuk menguruskan rumah tangga. Selain itu, akan juga timbul masalah pendidikan, iaitu apabila seorang kanak-kanak perempuan itu atau lelaki berkahwin di bawah umur, pendidikan mereka akan terabai. Kerana apa? Kerana mereka asyik memikirkan masalah yang akan timbul jika mereka tidak mempunyai persediaan yang secukupnya untuk bernikah atau berkahwin dan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Izzuddin Hadi, dalam pembentangan bahagian nikah bawah umur. Baik, semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita masuk kepada pembentangan yang ketiga, yang bertajuk Islam versus Conventional. Baik, kita akan mulakan pembentangan dengan nikah bawah umur yang melibatkan dua pendapat dalam Islam. Dua pendapat yang membenarkan dengan yang tidak membenarkan. Baik, yang pertama, pendapat fuqaha yang tidak membenarkan perkahwinan kanak-kanak. Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa perkahwinan kanak-kanak tidak dibenarkan sama sekali berdasarkan dalil surah An-Nisa ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtalil yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Maksudnya, dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum baligh sehingga mereka cukup umur. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka ada tanda-tanda menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan untuk menjaga harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Para ulama berpendapat bahawa usia kanak-kanak berakhir apabila mereka mencapai umur yang baligh, iaitu bagi lelaki mimpi basah, bagi wanita datang haid. Dan disebabkan inilah ulama tidak membenarkan berkahwin sesama kanak-kanak, kerana apabila mereka belum baligh maka tidak ada muasyarah, tidak ada konsep pergaulan. Yang ditekankan dalam teks ini iaitu matlamat perkahwinan adalah untuk muasyarah, itu untuk pergaulan, untuk menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan wanita. Tetapi jika tidak baligh, maka bagaimana ingin lakukan hubungan? Dan apabila kanak-kanak berkahwin dengan kanak-kanak ataupun dewasa berkahwin dengan kanak-kanak, tidak akan ada zuriat yang datang daripada wanita tersebut. Mungkin kanak-kanak perempuan tersebut tidak akan ada zuriat, dan ini telah melanggar, bagi fuqaha ini telah melanggar matlamat perkahwinan itu sendiri. Tetapi ada pendapat yang kedua yang membenarkan pernikahan dengan kanak-kanak. Yang pertama, pendapat golongan yang pertama berkait rapat dengan definisi kanak-kanak itu sendiri. Sekiranya kanak-kanak itu telah baligh, maka dia tidak diklasifikasikan sebagai kanak-kanak walaupun usianya baru 9 tahun. Maknanya, apabila mungkin umurnya masih kanak-kanak, tetapi kalau sudah baligh, maka dibolehkan berkahwin. Dan yang kedua menyatakan bahawa pernikahan dengan kanak-kanak yang masih belum baligh adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah keputusan kanak-kanak itu sendiri, kerana kita tahu bahawa kanak-kanak kalau kahwin hanyalah untuk mungkin sonok-sonok ataupun saja-saja.
Ini adalah berdasarkan perkahwinan kanak-kanak yang belum baligh perlu diputuskan oleh wali, iaitu orang yang bertanggungjawab dalam menjaga kanak-kanak tersebut. Dan fuqaha yang membenarkan ini menggunakan dalil dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. Dan maksudnya, dan perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan juga indah perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, dalam mentafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa Abu Uthman bin Salim berkata, iddah untuk kaum wanita yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah adalah untuk wanita yang dicerai oleh suaminya dan wanita yang kematian suami. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya masih ada kaum wanita yang tentang mereka tidak disebutkan yang zakat atau apapun berkaitan iddah, maka terbuka hukumnya boleh kahwin dengan wanita ataupun kanak-kanak perempuan. Baik, kita masuk kepada konvensional. Okey, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Inilah yang ditetapkan oleh UNICEF, United Nations Children's Fund. Itu satu organisasi yang memperjuangkan hak kanak-kanak. Dan bagi mereka tidak ada khilaf, mereka tidak berselisih pendapat bahawa tetap haram, tetap tidak boleh bagi membenarkan kahwin bagi kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun walaupun sudah baligh. Hal ini kerana ini pendapat mereka, antara pendapat mereka yang menyebabkan mereka mengharamkan kahwin sebelum umur 18 tahun, antaranya ialah memusnahkan zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak merupakan zaman pendidikan, bukan zaman perkahwinan. Menyebabkan kanak-kanak menghadapi depresi masa kecil. Okey. Yang keempat, penyakit jangkitan penyakit seksual. Ya, mungkin suaminya berpenyakit AIDS dan kahwin dengan kanak-kanak, maka kanak-kanak pun dapat AIDS. Oh, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, kanser cervix untuk kanak-kanak perempuan ialah keadaan fizikal, sistem pembiakan kanak-kanak perempuan masih lagi belum matang untuk menerima organ daripada lelaki. Yang keenam, risiko mengandung sebelum umur dan risiko bayi yang berada dalam kandungan kanak-kanak. Ya, mungkinlah jikalau kanak-kanak tersebut mengandung di umur 9 tahun. Oh, Allahu Rabbi. Kita masuk kepada kaedah gadaian. Saya senaraikan sebanyak 8 perbezaan. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tak mungkin kurang, tapi mungkin lebih. Kita akan masuk pada perbezaan yang pertama, iaitu tidak mengenalkan kadar faedah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Tidak ada unsur riba dalam sistem gadaian Islam. Dalam Islam, pinjaman tidak dikenakan riba ataupun tidak dikenakan faedah. Kalau pinjam 10,000, bayar 10,000. Tidak bayar, mungkin tidak bayar 2.5% daripada 10,000, yang menyebabkan dia perlu membayar 10,250. Konvensional, ya, menjadikan faedah sebagai sumber hasil kepada pemberi pinjaman, dan ia diharamkan oleh Islam. Yang kedua, nilai gadaian tidak merosot. Apa maksudnya di sini? Nilai gadaian bagi barang yang ingin diterobos semula dalam Islam tidak merosot dan tidak berubah. Maksudnya, jikalau kita mahu menggadai barang, kemudian kita mahu mengambil semula, barang yang kita dapat itu adalah nilai yang sama. Kita gadaikan 100 gram emas, maka yang kita dapat kembali adalah 100 gram emas. Tetapi konvensional, tidak bagus. Barang gadai akan merosot dan dikhawatiri akan mengalami kekurangan. Betapa banyaknya kelemahan sistem konvensional. Sangat zalim. Yang ketiga, wang lebih gadaian dipulangkan. Dalam Islam, wang lebihan nilai gadaian akan diberikan semula kepada penggadai. Sekiranya beliau tidak mampu membayar hutang dan barang gadaiannya digadai untuk membayar hutang tersebut. Dan yang
Bezanya dengan konvensional ialah wang lebihan nilai gadaian tidak akan diberikan semula kepada penggadai jika dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Ya. Kita masuk kepada yang keempat. Caj perkhidmatan yang rendah. Dalam Islam, ar-rahnu dalam bahasa Arab, ar-rahnu menawarkan caj perkhidmatan yang sangat rendah dan risiko yang sangat rendah juga jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Ini, pajak gadai konvensional menawarkan caj perkhidmatan yang tinggi dan ada juga yang meminta wang pendahuluan terlebih dahulu. Sangat zalim. Lagi sekali, zalim. Yang kelima, tiada unsur penipuan semasa membuat timbangan. Dalam Islam, kejujuran adalah sangat penting. Wailul mutaffifin. Allah berkata dalam surah Al-Mutaffifin, celakalah bagi orang yang menipu dalam penimbangan. Dalam Islam, ar-rahnu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan dibuat dan nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pemberi gadaian. Maknanya, contohlah penimbang analog. Belah ni dia mula kan. Belah ni dia mula pada kosong. Belah pemberi gadaian tu pun mula pada kosong. Kalau mula pada satu, maknanya dapat mahal sikit lah. Gitu. Baik, yang bezanya dengan konvensional, banyak penipuan dalam konvensional ni. Biasalah sistem yang bukan Islam, maka tidak akan menjadi suci. Kerana Islam adalah cahaya yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Dan adalah rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak aku utuskan kamu, wahai Muhammad, kecuali membawa rahmat kepada Tuhan, kepada alam, pada keseluruhan alam. Syariat yang Nabi bawa adalah sangat-sangat sempurna. Syumul, katakan. Kita masuk pada yang keenam. Tempoh membayar balik munasabah. Ya. Dalam Islam, tempoh untuk membayar gadaian itu adalah sangat munasabah. Yang Islam, pajak gadaian Islam boleh bertolak ansur dengan pelanggannya berkaitan dengan tempoh membayar balik. Jikalau tidak mampu, maka tidak akan dikenakan bunga. Tapi kalau konvensional, kita lihat, sistem ini menetapkan tempoh yang singkat dan tidak bertolak ansur dengan penggadai. Jika lambat bayar, maka naiklah bayaran. Itulah hipotesis daripada sistem gadaian konvensional. Yang ketujuh, memberi nilai gadaian yang sepatutnya. Dengan ar-rahnu, itu konsep gadaian Islam, penerima gadaian akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian. Tetapi bagi konvensional, akta pemegang pajak gadai yang diterapkan dalam sistem konvensional tidak menetapkan nilai tara atau kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Maknanya, ikut suka. Kalau ikut suka, kita suka banyak ke suka sikit? Suka banyak lah. Maka akan ditimbulkan satu isu mengambil keuntungan secara berlebihan. Baik, yang ke-8. Pemberian notis kepada penggadai tentang upacara lelongan. Ya, dalam Islam akan memberi notis terlebih dahulu kepada pihak penggadai bahawa tempoh membayar balik telah tamat dan barang yang digadai akan lelong. Tapi dalam konvensional tidak memberi notis, tiba-tiba hilang dah barang. Tiba-tiba dah digadai dah barang. Aduh tuan-tuan. Perfectnya. Perfect Islam dalam menetapkan syariat yang berkaitan dengan segala aspek ibadah, muamalat, akidah, pembentangan ini dengan satu konklusi yang menyeluruh daripada semua tajuk yang dibincangkan, bahawa kita dapat lihat bahawa sistem gadaian Islam lebih bersifat berperikemanusiaan. Itu sudah pasti. Konsep perundangan Islam itu sendiri adalah adamul haraj, tidak menyusahkan. Harapan kami semoga umat Islam dapat membezakan. Okay? Kami punya harapan berharap agar orang Islam dapat membezakan kedua sistem ini agar perbandingan yang kami buat itu dapat membuka mata, membuka minda, membuka akal agar melihat bahawa syariat Islam adalah sangat hebat. Dan bersyukur atas nikmat Islam. Dan pernikahan bawah umur, jika diikutkan, Undang-Undang Malaysia telah membenarkan hanya umur 18 ke atas saja untuk berkahwin. Jadi secara fiqahnya boleh berkahwin. Tapi jikalau di Malaysia, menurut undang-undang pemerintah tidak dibenarkan selagi mana belum berumur 18 tahun. Dan confirm 18 tahun sudah baligh. Tidak ada yang belum baligh pada umur 18 tahun. Jadi setakat itu saja pembentangan daripada saya. Saya doakan Ustazah Fariha
Semoga anda dan keluarga anda sihat-sihat sahaja dalam musim COVID-19 ni. Semoga stay home, stay safe and stay wherever you are. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di Ibda kalau belum kiamat, kalau masih lagi hidup di atas muka bumi Allah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير الجزاء يا أستاذة.